Contoh, kalau kita sebut tentang saintifik, apa dia saintifik? Saintifik ini lebih kurang ialah penjelasan tentang fenomena alam. Dalam bahasa Inggeris disebut description of nature. Dan kebiasaannya dalam falsafah sains moden, biasanya dalam kurungan acuan barat ni, apa dia punya sumber? Apa dia punya sumber? Atau kita sebut channel of knowledge. Biasanya mereka hanya ada dua sumber. Pertama ialah ratio, masuk pada akal. Dengan kata lain apa? Boleh diterima oleh akal. Yang kedua bersifat empiris, empirical, mampu ditanggapi oleh 5 panca indera. Apa saja ujian, analisis, observation, mata boleh tengok, tangan boleh sentuh, telinga boleh dengar. Ini falsafah sains moden. Masuk akal dan ada empirical, tanggapan 5 panca indera. Tapi Islam lebih jauh. Islam kita ada 4. 2 tadi dah masuk dah. Bab-bab tertentu kita nak masuk akal, bab-bab tertentu kita ada empirical, tanggapan 5 panca indera. Tapi yang ini sains barat tak ada, iaitu khabar sadiq, atau istilah bahasa Inggeris true reports, iaitu wahyu daripada Allah dan hadis-hadis sahih daripada Rasulullah. Sains dia tak pakai wahyu, sains dia tak pakai hadis Nabi. Dia kira tak masuk akal, tolak. Tak masuk akal, tak boleh percaya. Sebab sesuatu ujian, kajian terbukti ilmiah, saintifik, masuk akal, boleh ditanggapi. Hak ni okey lagi lah Isra' tu, sebab ada tunggangan. Ni Mi'raj naik ke langit. Tak boleh fikir. Memang hang tak payah fikir pun. Sebab ini mukjizat. Yang kedua, intuisi, atau biasa kita sebut ilham. Okey, tu tambahan dalam Islam. Baik, memang tidak akan masuk dimensi saintifik. Sebab dia mukjizat. Kalaulah saya ni tak celupar, tak dikatakan kurang ajar. Kalau saya gambarkan, kalaulah hari ni kita semua umat Islam bermohon dan berdoa, buat semayang hajat, wahai Allah, turunlah kembali Buraq yang pernah ditunggangi oleh Nabi, kami nak tengok. Bila kami nak tengok dia turun, kami minta seorang naik atas Buraq, kami akan catat kelajuan sebenar dia. Sebab dulu kami tak ada pada zaman Nabi. Contoh, kalau kata tak celupak. Okey, ready? 3, 2, 1. Oh, kelajuan Buraq sebenar. Baru kami percaya. Kamu nak tunggu lagu tu ke? Masuk akal dah. Sebab berjaya dicatat, masuk akal dah. Boleh gosok Buraq, boleh tengok Buraq. Tu saya sebut, ingat pesanan saya, takut orang silap faham. Kalau tak celupak kata. Mungkinkah Allah nak menurunkan kali kedua? No. Sebab Isra' dan Mi'raj hanya sekali saja dalam sejarah. Tak akan diulangi buat kali yang kedua. Dia tak perlu pun dibuktikan melalui rasional, tak perlu pun dibuktikan melalui tanggapan tadi. Yang nak di sini, kalaulah sifat cahaya nak menyuluh mata untuk melihat sesuatu, lebih jauh kita perlukan ialah cahaya wahyu dan kebenaran. Nak suluh bukan mata ni, mata hati, mata batin, melihat kebenaran, wahyu dan mukjizat. Okey, kurang apa dah? 9.30. Lagu mana? Nak berhenti ke? Tak habis lagi. Baru sebaris ayat. Ayat ada 3 baris ni. Saya tak apa. Kalau kata nak berhenti, saya berhenti. Kalau kata nak go on. Tak ada masalah. Saya nak tanya siapa ni? Ustaz Airul, lagu mana? Nak berhenti pun tak apa. Takut style orang di sini, Ustaz, kalau lebih 9.30 memang orang tunggu Ustaz dengan kayu luar masjid. Saya berhenti. Boleh lagi? Boleh sikit lagi? Boleh? Okey. Baik. Bila kita melihat satu benda yang penting, iaitu filter. Apa kaitan filter? Tapisan daripada Allah. Sebenarnya peristiwa ni Allah nak tapis.
Mana yang benar-benar beriman untuk mempercayai benda ni, mana yang tak beriman, mana yang bersikap acuh tak acuh. Istilah kita 50-50. Baik. Memang hakikat dalam sejarah wujudnya 3 golongan bila menanggapi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pertama, golongan yang sememangnya sepenuhnya beriman kepada peristiwa ni. Ni didominasi oleh sahabat Saidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu percaya ada apa yang Muhammad cerita, yang Muhammad bawa ni? Kalau Muhammad yang cerita, kalau Muhammad yang riwayat, lebih dari Isra', lebih dari Mi'raj pun, aku akan membenarkan dia. Sebab tu gelaran yang diberi As-Siddiq. Satu golongan. Golongan yang kedua yang menolak secara total, sepenuhnya tolak. Isra' tak percaya, Mi'raj pun dia tolak. Ni golongan yang diketuai oleh pak saudara Nabi lah, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Nadhar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'is, Al-Walid bin Utbah. Okey. Kenapa mereka menolak? Kita tak pelik, sebab sebelum ni pun mereka dah memang awal lagi tolak Nabi, lawan Nabi, tentang Nabi. Cuma ada keanehan di sini. Di mana aneh dan di mana pelik dia? Sebelum ni, bila Nabi Muhammad start buka mulut dalam erti kata nak start cerita pasal Islam, nak dakwah pasal Islam, nak sebar pasal Islam, nak cerita pasal agama, mereka akan menolak, lawan, tentang, tak mau dengar. Kalau istilah bahasa, mereka sanggup tutupkan cuping-cuping telinga daripada mendengar dakwah risalah Islamiah yang Nabi nak bawa. Dan mereka sanggup cantas, sailang sesiapa pun yang pernah didakwah oleh Nabi. Kalau dari kejauhan mereka tengok Nabi bercakap dengan seseorang, habis saja Nabi bercakap, Nabi tinggalkan orang tu, dia akan pergi. Muhammad cerita apa kat kamu tadi? Dia cerita pasal Islam, dia ajak pasal Islam, dia cerita pasal tauhid kepada Allah, jangan syirik kepada Allah. Jangan dengar. Jangan percaya pada orang yang nama Muhammad ni. Tak payah dengar. Kalau dia cakap lagi, abaikan. Hak dia sendiri dia tolak, orang lain pun dia pisah hilang, jangan percaya Nabi. Tapi bila masuk Nabi cerita Isra' dan Mi'raj, kenapa mereka boleh beria-ria kumpulkan seramai-ramai manusia untuk pergi dengar cerita Nabi? Berbeza ni. Kalau sebelum ni nak buka mulut saja cerita, sorry. Hak ni mari ramai-ramai kita pergi dengar. Kenapa? Sebab ini adalah advantage, peluang untuk membenarkan tuduhan mereka sebelum ni pada Nabi. Antara salah satu tuduhan, Nabi otak tak berapa betul, otak tak berapa meyakinkan, sewil, gila, mereng. Kaitan dengan cerita tadi, mari kita pakai dengar Muhammad nak cerita apa. Sebab ni peluang ni, tuduhan nak kita bagi tu sesuai dengan hak dia nak cerita ni. Malam tadi begini, malam tadi. Mereka senyum saja, senyum kambing, senyum sumbing kita kata. Senyum tak percaya. Jadi membenarkan pada sebahagian besar yang menolak, tak boleh pakai. Apa punya cerita? Orang pi sebulan, balik sebulan, dia pi malam tu, balik malam tu. Tu kalau Isra'. Dia naik ke langit, turun balik, malam tu juga. Percaya ke tak percaya? Memang tak ada kepercayaan. Tapi yang bahayanya, fitnah Isra' Mi'raj ialah pada golongan yang pertengahan ni. Sehingga kan sebahagian umat Islam pada masa tu murtad. Murtad tuan-tuan, bukan kata sekadar tak percaya, bukan sekadar tak masuk akal, bukan kata tak logik, bukan kata tak boleh diterima. Murtad. Tu fitnah Isra' Mi'raj yang bagi iman tu nipis, iman tu masih goyah.